Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Asaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini merupakan perkongsian bagi siri yang pertama di bawah bab ataupun di bawah kategori firaq, di bawah pembahasan firaq Islamiyah, kumpulan ataupun kelompok-kelompok Islam. Jadi dalam tajuk pertama ini kita akan melihat 3 perkara asas. Yang pertama ialah sebab-sebab kemunculan kumpulan-kumpulan Islam ataupun kelompok-kelompok Islam. Yang kedua, apakah nama-nama yang muncul mengikut sebab utama dari sebab utama kemunculan tu. Dan yang ketiga, kita lihat butiran secara umum bagi setiap kumpulan ataupun kelompok yang muncul tersebut. Ini perbincangan umum di peringkat awal ni. Dalam kitab ni dia nak perkenalkan tentang perkembangan firaq, apakah sebab dan juga kumpulan-kumpulan yang ada. Itulah 3 perkara asas dalam perkongsian kali ini. Dalam tajuk Nash'atul Firaqil Islamiyah ini, isi yang paling penting kita ketahui ialah apakah punca ataupun asas yang terjadinya ataupun terbentuknya kumpulan-kumpulan Islam yang ada. Jadi yang perlu kita tahu dan dihafal ialah 2 perkara asas ni, iaitu yang pertama, dia punya fakta dia ialah Nash'atul firaqi tarji'u ila amrain. Secara kesimpulan di bawah tajuk ini, punca terbentuknya kumpulan-kumpulan ataupun kelompok-kelompok yang ada ini kembali kepada 2 sebab, 2 perkara yang menjadi sebab kemunculan kumpulan-kumpulan Islam. Yang pertama disebabkan oleh al-khilaf fil imamah ataupun khilafah. Mana-mana kamu jawab, diterimalah iaitu perselisihan berkaitan dengan pemerintah, imamah, siapa yang layak menjadi ketua. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, kumpulan kelompok-kelompok Islam yang ada ini juga adalah muncul disebabkan oleh al-khilaf fil usul, iaitu perselisihan berkaitan dengan perkara-perkara pokok ataupun usuluddin, perkara pokok ataupun isu-isu utama berkaitan dengan agama. Itu 2 perkara ataupun 2 perkara yang menjadi sebab punca kelahiran ataupun kemunculan kumpulan-kumpulan ataupun kelompok-kelompok dalam Islam. Jadi yang pertama kita pergi dulu secara umum. Apakah kumpulan yang terbentuk daripada sebab yang pertama ni, iaitu disebabkan oleh pemerintah ataupun imamah ataupun khilafah. Hiya al-mas'alatu allati ishtadda niza'ul muslimin fih. Dia merupakan isu ataupun persoalan yang menjadi perselisihan yang begitu runcing di kalangan umat Islam. Wa kana min asari hazan niza', di antara kesan perselisihan tersebut, an takawwanat salasatu firaq, terbentuklah 3 kumpulan yang besar. Apakah kumpulan yang terbentuk dari sebab isu pemerintahan ini? Ialah yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, dan yang ketiga Murji'ah. Siapakah mereka ini? Nanti kita akan lihat dalam paparan yang seterusnya.
Kemudian kita pergi pula kepada sebab yang kedua ialah al-khilaf fil usul. Macam mana mula-mula boleh terbentuk adanya wujudnya perselisihan berkaitan dengan agama ni. Cerita dia bermula walamman tahal muslimun minal fathi. Ketika mana berakhirnya orang Islam dengan pembukaan yang begitu banyak. Islam diterima oleh negara-negara lain dan pembukaan Islam ataupun dakwah Islam itu tersebarnya yang begitu luas. Oleh demikian wadakhala kathirun min ashabid diyanatil ukhra. Berlaku selepas mana penyebaran Islam yang begitu luas, ya, ataupun istilah dia fathu, futuhat, pembukaan penyebaran Islam ke negara-negara lain, ke pelosok benua. Jadi masuk dalam Islam ramai dari kalangan agama-agama lain ataupun penganut agama lain. Mereka masuk Islam. Bila masuk Islam, apa yang terjadi? Muncullah tazharu afkarun jadidatun. Muncullah pemikiran-pemikiran yang baru, suyirat min ashabis dinanatil qadimah fi thawbi dinihim jadid. Mereka membawa pemikiran-pemikiran baru yang dibentuk yang muncul daripada golongan-golongan daripada agama yang mereka bentuk dalam baju agama mereka yang baru, iaitu Islam. Ya. Mereka bawa pemikiran-pemikiran baru yang diambil daripada agama-agama asal mereka. Ya. Kemudian mereka berfikir dan juga mencetuskan isu-isu dalam agama baru mereka, iaitu Islam. Itu yang terjadi. Ya. Selepas mana orang agama lain masuk, pengaruh-pengaruh agama dia tu, dia cuba ada pengaruh agama tu dan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang baru yang menyebabkan timbulnya isu-isu berkaitan dengan agama. Ya. Maka daripada situ fazahara al-khilaf, daripada perkara tersebut, isu tersebut, maka muncullah perselisihan berkaitan dengan agama. Ya. Daripada situ ada kumpulan-kumpulan yang besar daripada yang muncul disebabkan oleh perselisihan agama itu, di antaranya ialah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, begitu juga ada Ahli Sunnah. Jadi 4 contoh kumpulan-kumpulan ini semuanya adalah muncul berasaskan perselisihan berkaitan dengan usuluddin. Nanti kita akan perbincangan ataupun perkongsian seterusnya, kita akan lihat satu persatu secara detail setiap kumpulan yang ada. Ya. Okey, baiklah, seperti mana kita ketahui, ada 2 punca asas yang menyebabkan munculnya kumpulan-kumpulan Islam. Yang pertama iaitu al-khilaf fil imamah ataupun khilafah. Ya. Perbezaan pendapat berkaitan dengan pemerintahan ataupun dinamakan juga khilafah. Ya. Imamah mana-mana kamu jawab diterima. Ataupun fil imam ke, ya, boleh diterima. Ya. Jadi ada 3 kumpulan yang besar, yang utama, yang muncul disebabkan isu pemerintahan ini. Yang pertama nama dia Syiah. Jadi bila Syiah ni, siapakah mereka? Mereka ialah humul lazina yarawna, mereka yang berpendapat annal ahaqqa bil khilafah, yang paling berhak untuk memegang tampuk pemerintahan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa Ali bin Abi Talib. Dia adalah Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Mesti hafal sampai akhir ni. Barulah sampai maksud yang dikatakan Syiah tadi, iaitu mereka yang berpendapat bahawa
yang paling berhak ataupun yang paling layak untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ada kumpulan nama dia Khawarij, juga muncul disebabkan isu ini, iaitu mereka adalah humul lazina lam yartadu at-tahkima wa kharaju ala imamil Ali wa ra'au anna al-khilafata yajibu an takuna bi ikhtiyarin hurrin bainal muslimin. Mereka yang tidak setuju, tidak setuju apa? Perdamaian, tahkim, majlis tahkim nama dia, iaitu satu majlis perdamaian di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Jadi Khawarij ni mereka tidak bersetuju Sayyidina Ali menerima tawaran perdamaian yang dikemukakan oleh Sayyidina Muawiyah. Lantas mereka buat apa? Wa kharaju ala imamil Ali. Mereka keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali, makna keluar ala, menentang. Menentang Sayyidina Ali, wa ra'au, dan mereka berpendapat bahwasanya tampuk pemerintahan wajib berlaku bi ikhtiyarin hurin, dengan pemilihan bebas bainal muslimin, di kalangan orang Islam. Itu Khawarij, ya. Asas dia pun sama, iaitu tidak bersetuju. Asasnya sama, iaitu berkaitan dengan pemerintahan, ya. Begitu juga Murji'ah. Murji'ah ni oleh kerana ada dua kelompok yang berbala, mereka mengambil pendirian tidak masuk campur, ya. Tengok siapakah yang dikatakan Murji'ah tadi. Humul lazina karihur khilaf. Mereka tidak suka pertelingkahan yang berlaku. Wa bata'adu 'anil fariqaini, dan mereka menjauhkan diri daripada dua-dua kumpulan tersebut, iaitu Syiah dan Khawarij. Bila mereka menjauhkan diri, sudah tentulah terbentuk kumpulan yang lain. Kumpulan itu nama dia Murji'ah. Apa pendirian dia? Wa arja'u al-hukma fiha lillah, dan mereka menangguhkan penentuan mana yang betul, mana yang salah di antara Syiah dan juga Khawarij kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Murji'ah. Jadi ketiga-tiga ni kamu kena hafal dia punya takrif ni, ya. Hafal kerana dia boleh dijadikan soalan. Seterusnya secara umum juga kita lihat kumpulan-kumpulan yang ada di bawah ataupun disebabkan perselisihan berkaitan dengan usuluddin, ya, ataupun usul. Yang pertama Jabariyah. Siapakah Jabariyah ini? Iaitu mereka yaquluna bisalbi iradatil insan. Mereka berpendapat bahawa salb makna menafikan, menidakkan kewujudan iradatil insan, ya. Mereka menafikan wujudnya kehendak manusia, kemahuan manusia. Maksudnya segala-galanya Allah tentukan. Itu Jabariyah nama dia. Itu tanpa ada ruang bagi manusia untuk usaha ke ataupun sebagainya. Siapa yang mengasaskan Jabariyah ini? Jahmu bin Safwan. Nama pengasas ni penting untuk diingat. Nanti akan didetailkan dalam tajuk khas berkaitan dengan Jabariyah. Kemudian muncul juga Qadariyah, iaitu kumpulan yang kontra kepada Jabariyah ni. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tiada langsung iradah ataupun kehendak, maka Qadariyah pula yaquluna bihurriyatil iradatil insaniyah. Mereka mengatakan manusia bebas, mempunyai kehendak dia sendiri, ya, bebas. Ini adalah diasaskan oleh Ma'bad al-Jahni. Itu pendapat Qadariyah yang berlawanan dengan Jabariyah tadi. Punca perselisihan ataupun punca kemunculan ialah berkaitan dengan iradah. Dia punya kunci dia, ya, ialah berkaitan dengan iradatul insan,
Kalau Jabariyah menidakkan kewujudan iradul insan, manakala Qadariyah pula dia mensabitkan secara mutlak iradatul insan. Itu beza dia. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan agama juga, iaitu nama dia Mu'tazilah. Asas terbentuknya Mu'tazilah juga berkaitan dengan hukum agama, iaitu fi hukmi murtakibil kabirah. Iaitu asas dia, pembentukan dia adalah daripada isu hukum orang yang melakukan dosa besar. Iaitu dia berbeza pendapat, ikhtilaful wasil. Wasil ni pengasas Mu'tazilah, ma'a ustazihi Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Mana wasil berbeza pendapat dengan gurunya pada hukum orang yang melakukan dosa besar. Jadi daripada perselisihan tersebut muncullah satu kumpulan nama dia Mu'tazilah. Bila kemunculan dia awail qarni tsani minal hijrah. Ini juga penting. Di awal kurun kedua daripada hijrah. Siapa pengasas dia? Wasil bin Atha. Detail dia nanti dalam bab khusus Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni muncul disebabkan penyeleweng yang berlaku ketika itu. Jadi muncul para ulama yang menolak ataupun menyanggah pendapat-pendapat yang menyeleweng tersebut. Maka muncullah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu usaha mengembalikan umat kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kemunculannya disebabkan oleh sanggahan Ar-Raddu ala ashabil aqaid batilah. Sanggahan terhadap kelompok ataupun kumpulan-kumpulan yang mempunyai pegangan yang salah ataupun menyeleweng. Pengasas dia ialah Abu Hassan Al-Maturid dan juga Abu Hassan Al-Ash'ari. Kalau Abu Mansur ni, dia dan pengikutnya dinamakan Maturidiyah, manakala Abu Hassan Al-Ash'ari dan Abu Hassan dan juga pengikutnya dipanggil Asy'ariyah. Ini berlaku pada akhir kurun ketiga, awal kurun keempat. Itu Ahli Sunnah. Juga isunya adalah berkaitan dengan usuluddin. Mereka ni menolak dan memurnikan akidah umat Islam ketika itu kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah tadi perkongsian berkaitan di bawah tajuk perkembangan kelompok ataupun kumpulan-kumpulan Islam. Akan datang kita akan detailkan satu persatu pada setiap kumpulan tersebut. Untuk sehingga kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.